Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat datang pada pelajar-pelajar. Ramai malam ni kan. Okay. So saya akan sharekan untuk topik malam ini kita akan bincangkan tentang bab 6, sumber tenaga boleh baharu dan tak boleh baharu, dan juga ada juga topik jana kuasa. Saya tengok topik ini sangat ringkas dalam bentuk grafik tapi dia sangat-sangat ringkas. Okay. So kita check balik tengok. Okay, awak boleh lihat di sini kan. Okay. So nampak semua pelajar-pelajar, boleh nampak? Okay, mungkin kita bincang dahulu. Nanti kalau pada last kali kita akan adakan sesi jawab. Tapi saya tengok ini banyak bahan dia banyak untuk ini. Alright, kita pergi kepada ini sumber tenaga boleh baharu dan tidak boleh baharu. Okay, ini kita cuba besarkan. Okay, alright. Oh, soalnya, okay. Itu dia. Ini sumber tenaga boleh baharu. Okey, yang pertama apa dia? Yang pertama sumber tenaga boleh baharu. Yang pertama dia sebut situ apa? Ini apa ni? Okey, ni sebut tenaga biojisim. Okey, tenaga biojisim. Right. Ini adalah mungkin di sini diambil daripada tumbuh-tumbuhan kat sini ya. Okey, seterusnya kita pergi pada tenaga solar. Juga boleh diperbaharui. Tenaga matahari cahaya matahari tu dia simpan dalam plate ni kan. Okey, disimpan dalam ni tenaga solar dan juga tenaga angin. Okey, tetapi di sini kalau awak nak guna kincir angin ni memerlukan satu kawasan yang berangin. Mungkinlah kot kita boleh lihat di mana di negara Belanda. Kan? Belanda dia adalah apa dia tu? Belanda kan. Banyak kincir angin kat sana kan. So mereka dapat menghasilkan tenaga elektrik dengan melalui tenaga angin. Oh bagus kan? Kita tak payah nak bina empangan, betul tak? Tak payah nak bina plate solar ni mahal juga. Mungkin nak buat plate solar kan. Tenaga pasang surut. Okey, kat sini tenaga pasang surut ini adalah laut. Ini mungkin diambil daripada gerakan air laut yang pasang surut. Okey, boleh menghasilkan tenaga tenaga elektrik di sini. Dan ini adalah tenaga elektrik hidro daripada air empangan. Dia skat air air daripada sungai tu, lepas tu dia bina empangan di satu tempat. So sungai tu dikumpulkan dan bila sungai tu nak melalui empangan tadi, dia terpaksa lalu dalam jumlah yang besar dan mungkin tenaga dia tinggi untuk melalui empangan itu, dan bila dia kita kata dia keluar sebelah sana kan, dia akan menujah kepada satu, kita kata mungkin dekat situ ada turbine. Tahu turbine? Satu benda yang berpusing. Bila air terkena pada turbine tu, turbine benda yang berpusing tu akan bergerak. Okay? Dan menghasilkan tenaga elektrik. Selain daripada itu adalah tenaga geothermal. Okey, geothermal ni kalau saya tak silap adalah pembakaran arang batu. Salah satulah pembakaran arang batu boleh menghasilkan tenaga haba yang boleh menghasilkan elektrik. Okey, dan juga tenaga ombak. Okey, tenaga ombak juga dapat menghasilkan elektrik. Tetapi ni dia kena ada satu macam
binaan lah untuk dapat menghasilkan tenaga elektrik tersebut. Okey, so seterusnya sumber tenaga yang tidak boleh diperbaharui. Contoh di sini adalah gas asli. Sebab gas asli dia kena korek, dia kena gali dalam tanah kan, betul tak? Dia gali dalam tanah, so dia sebenarnya dia nak cari gali petroleum. Dia cari gali petroleum dan pada masa yang sama hasil sampingannya adalah gas asli. Okey, untuk tenaga nuklear mereka perlu mempunyai bahan kimia kalau tak silap uranium. Bahan kimia tersebut dia mengadakan satu pembakaran di tempat tempat dia dibakar tersebutlah tenaga nuklear uranium tadi dia berlaku pembakaran dan sebagainya dan menghasilkan tenaga nuklear. Tenaga nuklear ni juga dapat menghasilkan tenaga elektrik. Okey. Tenaga nuklear juga dibuat senjata buat senjata dan sebagainya lah. Okey, seterusnya untuk bab 6 juga mereka membincangkan. Okey, untuk bab 6 ni ada dibincangkan tentang elektrik dan kemagnetan. Banyak saya tengok untuk bahan bab 6 ni. Alright, untuk ini stesen jana kuasa 1. Okey, cuba tengok bagaimana tenaga elektrik dihasilkan. Okey, stesen jana kuasa hidroelektrik, tenaga hidro. Okey, cuba tengok di sini. Okey, dia bina satu hadangan kat sini kan daripada tembok dia guna tembok. Okey, dan takungan air dan dia ada satu salur di sini dan turbin di bawah ini. Air ni akan datang dengan tujahan yang kuat dan dapat memusingkan turbin tersebut. Okey. So air ni macam mana tu? Dia pergi ke sebelah mana pula ni air yang tinggi ni? Mungkin ada dikeluarkan di bahagian lain lah. Okey, tapi di sini mungkin sebahagian daripada air itu disalurkan di bahagian inilah untuk memusingkan turbin tersebut. Okey, menara. Okey, dan di sini terdapat terowong kuasa penjana. Terowong kuasa. Ini terowong ni panggil ini terowong kuasa. Dan sini adalah penjana elektrik dan disalurkan ke menara elektrik dan dihantar ke bahagian-bahagian tertentu lah. Kalau awak tengok ini kan menara ni, dia menarik sekali kan kalau awak tengok banyak ni sebenarnya kita tengok laluan-laluan ini kan. Sebenarnya kita tak boleh duduk berdekatan dengan menara elektrik ini sebab dia mempunyai voltan yang tinggi dan boleh memberi kesan kepada kesihatan. Tapi menariknya, ialah kita kata kerajaan lah. Okay, dia jaga kawasan ni tau. Kalau dia punya dia kata pathway. Pathway tu apa? Kita kata lorong antara satu menara dengan satu menara tu dijaga bersih bawah tu kan. Kawasan tu tidak dibiarkan pokok-pokok tumbuh di kawasan tersebut. Dan dia macam rumput satu hala mengikut menara elektrik yang bersambung antara satu sama lain. Okey. Perubahan bentuk tenaga kalau awak lihat di sini adalah daripada tenaga keupayaan graviti. Sebab air ni kan dia turun ke bawah tenaga graviti kepada tenaga kinetik. Kinetik adalah turbin yang berpusing. Okey, turbin yang berpusing menghasilkan elektrik. Okey, menghasilkan elektrik. So, daripada tenaga keupayaan graviti kepada tenaga kinetik dan kepada tenaga elektrik. So, mekanisme dia. Air tersimpan dalam empangan yang tinggi dialirkan keluar. Air mengalir dari aras tinggi ke aras yang rendah. Maknanya turbin tu diletakkan pada kedudukan yang paling rendah. Aliran air yang laju memutarkan turbin dan penjana menghasilkan tenaga elektrik.
Okey, di sini juga dibincangkan tentang stesen jana kuasa ataupun ini biogesim, tenaga biogesim. Okey, pembakaran metana dihasilkan oleh biogesim. Okey, di sini ya, diletakkan dalam takungan ini, dibakar. Okey, dan menghasilkan gas metana. Okey, dan gas metana ini berlaku nyalaan di sini kan gas. Okey, pembakaran metana membakar air. Air dalam dang-dang steam. Dang-dang ni adalah macam takungan lah. Okey, dan menghasilkan steam. Steam dialirkan kepada turbine. Okey, dan turbine bergerak. Okey, dan melalui kat sini, okey, dia menjana elektrik lah bila turbine tu bergerak menjana elektrik. So air dialirkan ke laut. Okey, air dialirkan ke laut. Tapi awak boleh nampak kat sini, air tu dialirkan masuk kembali ke mana sini? Ini. Ke dalam air dalam takungan yang dia nak hasilkan steam tadi. So biogesim sebenarnya adalah untuk menghasilkan gas. Okay. Alright, pembakaran. Air dididihkan menjadi steam pada tekanan tinggi, air memutarkan turbine dan penjana menghasilkan tenaga elektrik. Awak rasa yang mana yang lebih bagus? Antara dua ni mana lebih bagus? Empangan ataupun guna biogesim? Biogesim. Awak suka biogesim. Tapi biogesim ni nak kena ada ni, kena carilah biogesim ni. Okay, kena cari. Ini boleh jadi kat sini daripada pokok lah. Ini daripada organik lah. Bahan organik lah biogesim tu. Maknanya kena cari. So mungkin kat sini dari segi kos macam mana awak rasa? Yang mana lebih tinggi? Nak menghasilkan empangan ataupun nak menghasilkan biogesim? Empangan. Awak rasa yang mana? Empangan mahal kan? Betul tak? Empangan, awak nak buat hadangan ni sangat mahal ni. Tetapi empangan sangat mahal kalau nak buat. Mungkin jutaan, mungkin melibatkan wang yang tinggi. Ini melibatkan kerajaan lah untuk membina ni. Tetapi dia mungkin sekali je buat kan. Tapi cuma mungkin kat sini nak kena maintenance semua, turbine apa semua kan. Okay. Tetapi sekali je buat, tetapi lepas tu dia automatically lah. Selain daripada maintenance tu semua automatic lah. Semua berjalan dengan baik, lancar kan. Cuma biogesim ni awak kena cari bahan ini lah. Pembakaran metana yang dihasilkan oleh biogesim tadi. Biogesim adalah daripada bahan organik. Okay. Alright. Seterusnya kita pergi kepada penghasilan tenaga elektrik yang seterusnya. Menggunakan kuasa terma. Menarik itu saya kata manusia ni bijak, ada je akal dia kan. Okey, kat sini bioterma, ini bahan api. Bahan api apa awak rasa? Kat situ, bawah tu, bahan api apa? Dibakar, bahan api tu dibakar dan menghasilkan, ini awak tengok pembakaran bahan api seperti diesel, gas asli ataupun arang batu. Tadi saya sebut arang batu kan, tapi kat sini ada tambahan diesel dan gas asli. Maknanya dibakar di bahagian bawah ni. Okey, dibakar di bahagian bawah dan menghasilkan haba. Okey, dia menghasilkan haba dan haba tu naik ke atas, seterusnya dapat menghasilkan steam dan menggerakkan turbine. Dan seterusnya. Okey, ni panas ni. Sebab dia bakar apa? Arang batu, gas asli ataupun diesel tadi kan. So ini panas Okey, dandang ni ada saluran keluar pula ni, udara keluar kalau tidak meletup dekat sini kan, panas sangat. Dan di sini dapat menghasilkan steam. Okey, dia menghasilkan steam dan steam tu yang menggerakkan turbine. Dan di sini dapat menghasilkan menggerakkan penjana elektrik ni dapat dijanakan melalui steam yang terhasil dan elektrik dihasilkan.
Dan di sini dia alirkan air sejuk masuk. Okey. Air sejuk masuk, air panas keluar. Kat sini air, ini air ni. Air steam. Okey. So maknanya bahan api tu sebenarnya dia memanaskan air. Okey, dalam saluran ni ada air. Okey. So air dialirkan masuk dan ada air panas dikeluarkan. Air sejuk masuk, kena kat sini, gelegak sampai sini jadi steam. Steam ni menggerakkan ini. Boleh ya? Faham ya? Okey, perubahan bentuk tenaga. Daripada tenaga kimia, pembakaran bahan api tadi, menghasilkan haba, kepanasan. Okey, dan haba tadi memanaskan air yang dialirkan dan seterusnya menghasilkan steam di sini. Ini adalah cara dia, di sini dihasilkan steam dan steam ini menggerakkan. Bila dia gerakkan turbine tu berlaku tenaga kinetik. Okey. Tenaga haba kat dalam ni. Kat dalam ini, saluran ni ada air panas tu kan. Okey. Ini adalah tenaga haba. Sini tenaga kimia, sini tenaga haba dan sini adalah tenaga kinetik. Alright, dan di sini seterusnya dia menghasilkan tenaga elektrik. Maknanya tujuan utama dia adalah untuk menghasilkan tenaga elektrik. So saya tak silap untuk Malaysia dia menghasilkan tenaga elektrik dengan cara ni. Dengan cara pembakaran bahan api. Malaysia banyak sama ada diesel, gas asli ataupun arang batu. So kita kena bayar lah. Bila kita dapat elektrik kan, kita kena bayar kepada pihak tenaga nasional, betul tak? Tenaga TNB, tenaga nasional yang menghasilkan ni semua ni lah, pembakaran ini. Dia adalah tempat yang dia buat tu. Okay ya, boleh faham? Okay, good. Alright, stesen jana kuasa nuklear. Okay, jana kuasa nuklear dia ada reaktor, dipanggil reaktor nuklear di mana pembakaran dalam reaktor tu. Okay, ni sangat panas lah kat dalam ni kan. Tapi dia alirkan air ya. Dia juga sini menghasilkan steam. Sama dengan yang pembakaran menggunakan kuasa termal. Apa tu tadi? Pembakaran arang batu, gas asli dia bakar. Bukan dia bakar pula. Pembakaran tadi memanaskan air. Air menghasilkan steam dan steam menggerakkan turbine. Dan menghasilkan tenaga elektrik. Dia lebih kurang sama juga dengan ni, cuma di sini menggunakan reaktor nuklear. Saya tak tahu kenapa dia orang dapat menghasilkan tenaga nuklear, sebab tenaga nuklear ni satu mungkin mahal untuk menghasilkannya sebab you kena beli sebatian kimia tadi kan. Saya tak silap uranium kena beli Uranium pula berbahaya sebenarnya. Okay, terdedah sekiranya manusia terdedah mungkin senang dapat kanser dan sebagainya kan. Radiation dipanggil. Alright, di sini awak boleh lihat perubahan tenaga ialah daripada tenaga nuklear bahagian dalam ini menghasilkan tenaga haba, steam, haba, air lalu okay, menghasilkan steam dan turbine, tenaga kinetik dan menghasilkan tenaga elektrik. Boleh faham Okay. Alright, so itu dia. Bagaimana stesen jana kuasa elektrik. Okay. Arus terus dan arus ulang alik. Saya tengok buku ni sangat mudah. Terus je awak boleh tengok gambar. Dia punya penerangannya dalam bentuk gambar rajah. Gambaran. Okay, so di sini awak boleh lihat arus terus dan arus ulang alik. Perbandingan antara arus terus dan juga arus ulang alik. Arus terus dia mewakili AT. Arus ulang alik AU. Arus terus ialah
arus elektrik yang mengalir dalam satu arah sahaja. Okey, arus elektrik mengalir dalam satu arah disebut sebagai arus terus. Okey, seterusnya. Arus ulang-alik adalah arus elektrik yang arah alirannya sentiasa berubah-ubah. Itu definisi dia antara dua tu kan. Satu arah untuk arus terus, ulang-alik dia berubah-ubah. Okey, contoh alat yang menggunakan arus terus, contohnya kebanyakannya awak tengok bateri nampak tak? Kalkulator pakai bateri, lampu suluh pakai bateri, jam tangan pun pakai bateri. Betul? Okey, dan di sini adalah contoh arus ulang-alik menggunakan streka, pembakar roti dan juga pengering rambut. Okey. Ni alat elektrik yang lebih canggih ni yang arus ada guna arus elektrik guna plug tu kan. Okey. Arus terus kebolehan voltan diubah oleh transformer. Okey. Arus terus tak boleh. Contoh kalkulator, lampu jam guna bateri ni tak boleh. You tak boleh set voltan. Tak boleh kecilkan aliran arus elektrik ataupun you tambah lagi besarkan kan. Itu adalah kebolehan voltan diubah oleh transformer. Transformer kan dia boleh ubah kecilkan aliran elektrik ataupun menambah besar voltan kan. Mengecilkan voltan ataupun menambah besar voltan. Okey, untuk arus ulang-alik boleh. Boleh guna transformer. Boleh pakai ya. Alright. Di sini sumber kalau awak tengok di sini adalah sel suria, accumulator dan juga bateri untuk arus terus. Untuk arus ulang-alik kita guna penjana, stesen jana kuasa. Okey, paparan skrin untuk OSK. Alright, ini awak boleh lihat paparan skrin untuk voltan tetap dia nampak sama sahaja. Okey, untuk voltan berubah dia turun naik. Okey, dia turun naik. Okey. Alright, so saya rasa awak faham di situ Osiloskop sinar kathod OSK ialah sebuah alat elektronik yang digunakan untuk menunjukkan atau mengukur bentuk graf arah arus dan perubahan voltan bagi arus terus dan arus ulang-alik. So OSK ialah sebuah alat elektronik. Okey, maknanya alat elektronik untuk voltan tetap tak ada, tak nampak. Kan, tak nampak. Dia mungkin dia straight line ke gitu je. Tetapi untuk voltan berubah, kita nampak dia turun dan naik. Untuk OSK Okay, so seterusnya ini adalah 47. Kita tengok. Okay. Di sini seterusnya 46, 47, sepatutnya 48 kan. So dia melompat ni dia sepatutnya ada 48, 49 tapi untuk nota yang diberi ni adalah dia terus pergi nombor 50. So ada satu ada bahan yang tertinggal di sini Okay. So sistem pendawaian elektrik di rumah. Okay. Nampak di situ dawai neutral. Okay, dawai neutral dan dawai hidup. Okay, dia pergi pada kotak Swiss. Ini kalau orang yang pandai sambung wayar dan sebagainya, ahli elektrik pegawai elektrik. Mungkin yang bekerja dengan TNB mungkin kan, dia datang cek dekat kotak kotak fuse utama tu, dia pandai lah kat situ kan. Okay, meter elektrik. Okay, dan disambungkan kepada pemutus litar. Okay, dia ada switch utama. Okay, dia ada switch utama. Di sini pun tengok
Meter elektrik. Nampak tu. Okey, dan ada switch utama on off, boleh on off kat situ. Okey. Dan seterusnya kita jumpa dengan unit penggera dan kotak fuse. Unit penggera tu mungkinlah kalau ada apa-apa hal dia mungkin memberi satu sign lah. Okey. Memutus litar MCB. Oh, ini elektrik pasal elektrik semua ni. Litar kuasa. Dawai bumi. Okey, kenapa perlu ada dawai bumi? Untuk apa dia kata kau? Untuk mengelakkan renjatan elektrik apabila kita dia pegang. menyahkan elektrik tu ke bumi jadi kalau dia disalurkan elektrik tu dinyahkan ke bumi, maksudnya betul lah jawapan awak tu, untuk mengelakkan daripada berlakunya renjatan elektrik. Kadang-kadang awak tengok kereta pun ada kan, kereta. Jarang tengok kereta kan, kadang ada. Okay, tapi rumah ada ya. Alright. Ataupun mungkin kalau tengok bangunan, mereka ada satu besi kan yang diletakkan besi tu mungkin dialirkan terus ke bumi ya. Okey, dia panjang, dia sampai ke bawah. Okey. Right. So bahagian ini dia bagi penerangan untuk setiap satu lah fungsi dia, apa tugas dia. Untuk dawai hidup, membawa arus elektrik ke rumah yang disambungkan melalui kotak fuse utama. Dawai neutral mengalirkan arus dari alat-alat elektrik kembali ke pencawang bahagian. Ini dawai besar ni ya. Ini adalah kita panggil okey. Saya rasa ini adalah dawai lah. Okey. Memang dia sebut dawai kat sini. Dia tebal dia tebal ini ya. Okey. Maknanya dawai hidup membawa arus elektrik masuk ke rumah, dawai neutral mengalir keluar. Okey, mengalirkan keluar dawai tersebut ke pencawang bahagian. Dawai bumi menyambungkan alat elektrik terus ke bumi. Okey. Meter elektrik. Mana meter elektrik atas ni? Okey, apa tugas dia? Menyukat jumlah unit elektrik yang digunakan di rumah. Menyukat jumlah unit tenaga elektrik yang digunakan rumah ni, pegawai TNB datang cek tengok kan berapa banyak awak guna elektrik. So dia charge lah berapa ringgit. Okey, switch utama. Switch utama di sini mengawal jumlah arus yang mengalir melalui litar di dalam rumah. Okey, mengawal arus elektrik, switch utama ya. Mengawal arus elektrik mengalir melalui litar di dalam rumah. Tapi awak tengok switch utama ni dia boleh on off. Mungkin ada keadaan-keadaan dia akan automatic off. Betul tak? Okey, dia akan dipanggil reject. Bukan reject, automatic dia off lah kalau ada mungkin okey, biasanya kalau kita guna alat elektrik kan, dia akan trip, diguna perkataan trip. Bila awak guna tenaga elektrik, alat elektrik yang mungkin menggunakan voltan yang terlalu tinggi, dia tak boleh nak cope, tak boleh nak tahan, so dia akan off kan. So tiba-tiba je awak tengok lampu kat rumah awak jadi off. Betul? Kan? Dia trip, lampu off tu dia panggil trip. So awak kena on kan balik switch utama tu. Okay. Alright. Itu tugas switch utama. Memutuskan litar. Okay. Mana memutuskan litar? Kat sini MCB tadi ya. Apa tugas dia? Akan memutuskan litar apabila berlaku kebocoran arus elektrik ataupun arus berlebihan mengalir melaluinya. Yang ni lah yang kata trip tu kan. Okay. Memutuskan litar apabila berlaku kebocoran arus elektrik ataupun arus berlebihan mengalir dengan penggunaan bahan atau alat elektrik yang mempunyai voltan yang terlalu tinggi. Okey.
Pemutus litar MCB mengasingkan litar akhir ke bahagian lain peralatan elektrik dan mengawal kuantiti arus yang mengalir melalui bahagian tertentu litar. So ini lebih kepada mengawal arus elektrik, mengawal kuantiti arus yang mengalir. So ini dia nak menentukan semua selamat lah, betul tak? Okey, sini ada quiz. Namakan komponen dalam jadual di bawah berdasarkan fungsi yang diberi. A. Memutihkan semua litar dalam rumah jika arus dibekalkan berlebihan. Fungsi yang mana? Dawai bumi. Oi, dawai bumi. Dawai bumi tidak, dek. Dawai bumi ni dia takut kilat tau. Kilat daripada atas. Dikilat daripada kawasan luar rumah. Kalau kilat tu terlalu kuat kan. So dia kena satu apa ni dipanggil satu bahan besi yang diletakkan di bahagian atas rumah tu. Bila elektrik kena, so bahan besi tu akan terus mengalirkan ke bumi. Jadi orang-orang kat dalam tu tak kena lah. Itu lain. Itu untuk mengelakkan daripada kilat sebenarnya. Untuk dawai bumi untuk menyelamatkan penghuni dalam rumah tu daripada terkena arus elektrik yang dihasilkan daripada kilat. Okey. Di sini saya rasa jawapannya ialah yang mana? Apa jawapan dia? Memutuskan semua litar dalam rumah jika arus dibekalkan berlebihan. Ada kat situ? Pemutus litar ELCB, tengok tu. Arus berlebihan, memutuskan litar apabila berlaku kebocoran arus elektrik ataupun arus berlebihan mengalir melaluinya. Itu kat sini jawapannya ialah pemutus litar ELCB. Memutuskan semua, nama pun pemutus litar kan. Okey, B. Mengukur dan menunjukkan kuantiti tenaga elektrik yang digunakan. Apa tu? Meter elektrik. Ya, betul sangat betul meter elektrik. Okey, kita nak tengok berapa jumlah elektrik yang telah digunakan. Sorry, okey, saya perlahan-lahan dekat sini, kalau tidak dia naik atas balik. Okey, palam 3 pin dan palam 2 pin. Ini adalah soket lah. Soket kan? Awak panggil soket ataupun plug. Dipanggil palam. Palam 3 pin, biasa tengok kan? Palam 2 pin. Alat elektrik yang menggunakan palam 3 pin ialah cerek elektrik dan juga strika. So yang menggunakan 2 pin ialah alat elektrik menggunakan 2 pin, radio dan pengering rambut. Okey. Kenapa dia gunakan 3 pin 2 pin tu? Okey, kod warna antarabangsa dalam pendawaian. Okay, di sini ada fuse. Okay, fuse dia warna putih tu macam silinder tu kan letak dalam ni. Okay, lepas tu dia ada dawai hidup. Alright, dawai hidup mengalirkan masuk tenaga elektrik. Dan dia ada dawai neutral. Dawai neutral ialah mengeluarkan arus tersebut. Okay, lagi kabel. Kabel ni sebenarnya dia mengandungi 3 wayar kecil ni. Okay, wayar kabel dia menggulung 3 wayar tadi. Okay, tebal lah nampak dia kan. Sebab ada lagi wayar kat dalam tu. Ataupun dawai, dia panggil dawai. Wayar, saya panggil wayar kan. Ada 3 wayar digulung kat dalam kabel ini. Dan ini dipanggil genggam kabel. Genggam kabel, okay. Mungkin awak diminta mengingati ini semualah. Okey, kita terus pergi kepada, okey faham tadi senang kan? Okey, apa ni? Komponen keselamatan dalam sistem pendawaian di rumah. Okey, komponen keselamatan dalam sistem pendawaian di rumah apa yang digunakan? Okey, yang pertama ada Swiss. Komponen keselamatan dalam sistem pendawaian di rumah, okey mereka ada Swiss. Swiss ni boleh jadi dia boleh on off. Macam tadi kan automatik kalau voltan terlalu tinggi dia off kan.
Okay, untuk menyelamatkanlah, kalau tidak meletup, betul tak? Ataupun berlaku kebakaran lah. Okay, seterusnya pengalir kilat. Ini yang saya cakap tadi. Pengalir kilat ni diletakkan di bahagian atas ya, atas rumah. Saya tak tahulah kereta ada ke tak, boleh jadi kereta. Sure mesti ada lah kan. Tapi ada berlaku kan di sebuah negeri lah, di Malaysia. Okay, kereta tu dia berhenti kat traffic light and then tiba-tiba masa tu ada kilat dan kilat tu menyambar kereta tersebut dan kereta tersebut terbakar. Betul tak? So maknanya cuba cek tengok kereta awak ada tak pengalir kilat? Ada ke tak? Yang unjuran tu perasan tak? Unjuran. Untuk apa tu unjuran dekat bahagian belakang kereta tu? Bahagian atas. Atas belakang. Guna untuk apa tu unjuran tu? Okey, saya ada satu info untuk anda semua kan. Saya dah terbaca ya semalam kan. Menarik juga. Di negara India dalam masa 2 jam berlaku 164,000 panahan kilat. Lightning tu adalah panahan kilat 164,000 panahan kilat dalam masa 2 jam dan orang mati ya. Mangsa daripada tu berlaku, mungkin orang tu tak tahu ke apa, dia duduk kat luar kan. 14 orang meninggal dan berbelas-belas lagi orang yang kritikal. Nampak tak? Kilat bahaya juga ni. Tapi rasa tempat kita taklah sampai macam tu 164,000 panahan kilat dalam masa 2 jam. Kalau awak guna kira saat lah. 2 jam berapa saat? 2 jam 60 minit. Betul? 1 minit 60 saat. So 60 darab 60 berapa? 3,600. Baru 3,600. Dalam masa 2 jam. 7,600. Yang ini 164,000. Saya pun tak boleh nak fikir kan. Dia strike macam mana kan. Okay. Seterusnya miniature circuit ini juga mungkin circuit breaker. Tadilah dia akan memberhentikan aliran elektrik tadi dengan secara automatik. Itulah tadi circuit breaker tadi kan, macam kat rumah kita kan ada banyak tu kan. So bila berlaku tu dia akan trip voltan terlalu tinggi, dia akan trip ataupun dia off kan dengan secara automatik. Alright, dan di sini ada earth leakage circuit breaker dan di sini juga penggunaan bateri. Okay, penggunaan bateri dan juga wire di sinilah. Okay, so kita pergi terus ya. Okay, di sini ada quiz ya. Sebuah televisyen menggunakan arus elektrik maksimum 13.80 ampere. Berapakah nilai fuse yang lazimnya dipasang pada televisyen ini? Terangkan jawapan anda. Ini ada sikit pengiraan. Okay, nanti dulu kita tak pergi lagi pada pengiraan, betul tak? Okey, cuba kat sini pula. Nombor 2. Zara mendapati penebat wayar striker elektrik di rumahnya telah rosak. Apakah risiko yang mungkin berlaku sekiranya penebat wayar yang rosak tersebut tidak dibaiki? Apa akan jadi? Siapa nak jawab? Apa akan jadi sekiranya wayar tu mungkin macam mana terkeluar? Ataupun penebat dia tu dah patah, terkoyak dan sebagainya. So apa akan berlaku? Dia boleh kena renjatan. Ya, betul, kena renjatan. So ini dia bagi contoh striker kan. Cuba awak bayangkan awak punya telefon charger. Charger telefon awak. Saya sendiri pun ada juga, saya tengok ni charger telefon kan kadang-kadang nampak dia terbelah, betul tak? Terbelah. Yang tu awak kena guna selotip
pakai selotip terus untuk apa? Untuk balut dan apa ni? Wire yang terkeluar tadi. Sebab awak boleh tengok dia punya wire yang kat dalam tu awak boleh lihat. Itu bahayalah. Sebab apa? Dia ditebat oleh apa tu bahan plastik sebenarnya, wire tu. Dimasukkan dalam yang metal tadi, dimasukkan dalam bahan plastik. Sekiranya plastik itu terkoyak, charger telefon pun boleh jadi banyak saya tengok saya sendiri pun. Okay, saya apa yang saya buat ialah saya ambil apa tu selotip ataupun selotip yang mungkin yang tebal ataupun selotip biasa pun boleh agar supaya tidak ada kontak antara tangan you dengan bahagian yang keluli tadi. Okey. Ini adalah tajuk seterusnya. Okay, kita pukul berapa sekarang? Cek tengok. Okey. Kita dah berada pada 9.45, 9.46. Adakah masa kita sudah berakhir? 9.46. Okey, actually topik ni banyak Saya tak silap ada 12 muka surat untuk topik ni saja. So read through dulu. Saya akan pergi satu-satu dengan awak untuk masa seterusnya. Okey, awak nak sambung atau tak? Sambung sikit tak? Tak nak? Tak nak sambung? Okey, cuba tengok di sini. Okey, saya cek dulu, kecilkan. Okey. Nak sambung? Oh, bagus. Muhammad Ikram. Okey, bersemangat nak belajar. Okey, alright. Good. Okey, kita tengok di sini. Tambah sikit je. Saya mungkin dalam 5-10 minit je Okey. Kecekapan tenaga. Okey, kecekapan tenaga. Kecekapan tenaga ialah peratus tenaga input yang dibekalkan diubah kepada tenaga output yang lebih berfaedah. So macam mana kita nak kira? So formula dia ialah tenaga output berfaedah dibahagikan dengan tenaga input yang dibekalkan darab dengan 100. So ni dalam bentuk peratus Okey, contoh di sini. Rajah di bawah menunjukkan lampu jimat tenaga apabila 100 joule tenaga elektrik dibekalkan kepada lampu jimat tenaga, 65 joule tenaga cahaya dan 35 joule tenaga haba dibebaskan. Okey, berapakah kecekapan tenaga bagi lampu tersebut? Berapa? Berapa tenaga output yang berfaedah? 85. Yes, kat sini dia tulis kat sini adalah tenaga cahaya. Okey, tenaga cahaya dia ambil kat situ 65 joule dibahagikan dengan berapa tenaga elektrik yang dibekalkan? 100 joule. So, okey, tenaga output yang berfaedah ialah 65 joule. Ini 35 joule ni tenaga haba yang dibebaskan. Tak boleh, kita tak boleh guna 35, kita guna yang 65 tenaga cahaya yang dihasilkan tadi. Okey, 65 joule bagi dengan 100 joule, darab 100 jadi 65%. Okey boleh faham itu formula dia. Kecekapan tenaga peralatan elektrik ditunjukkan oleh bilangan bintang dalam label cekap tenaga seperti yang ditunjukkan. Saya rasa ni dia mungkin ada ditampal pada produk kan? Betul tak? Jenis peralatan, perkadaran tenaga pada peralatan, angka dan perkadaran tenaga, informasi jenama. Okey, maknanya semua maklumat ada di sini dan ia ditampal mungkin di bahagian alat elektrik ataupun di bahagian penggunaan elektrik tersebut. Okey, ini perkadaran tenaga 1 hingga 5. Okey, dia ada bintang kat sini. Okey, so saya nampak kita sudah melebihi masa 5 minit. So minggu depan kita akan sambung balik untuk
rumus jumlah arus yang melalui peralatan elektrik satu. Okay, awak boleh tengok nota ini dalam WhatsApp. So every week saya akan masukkan dalam WhatsApp untuk nota ini ya. Mungkin takut ada pelajar-pelajar yang ketinggalan. Alright, so nampaknya sampai di sini sahaja. Kita bertemu lagi pada minggu hadapan. Okay, saya harap awak boleh lebih faham ya daripada perbincangan kita pada malam ini. So sehingga jumpa lagi pada minggu hadapan, saya ucapkan terima kasih kepada semua pelajar-pelajar yang menghadiri kelas pada malam ini. Okay, so kalau ada soalan mungkin awak boleh ajukan untuk minggu hadapan. InsyaAllah kita bincang. Kita jumpa lagi minggu hadapan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih. Terima kasih cikgu. Salam. Okay, alright. Terima kasih cikgu. Okay, sama-sama. Cikgu.